daripada 2,5 sampai 4,5. Okay, kita akan memperkenalkan portal digital learning PDL dan juga pengenalan kepada Google Classroom serta beberapa fungsi kelas dalam pembelajaran atas talian. Okay. So, semua cikgu boleh dengar dengan jelas suara saya. Kalau boleh, cikgu boleh type dekat chat. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Rasanya semua jelas lah. Okey, tanpa melengah masa, kita terus mulalah. Sebelum itu saya nak memperkenalkan sedikit. Mungkin ada yang cikgu-cikgu yang sudah join kelas bengkel online yang tempoh hari dengan Cikgu China. Cikgu sudah tahu, sudah kenal lah Cikgu China Riping. Beliau merupakan penolong PBD unit sumber pendidikan di bawah sektor pembelajaran, dan beliau juga merupakan pengasas dalam daerah Sarike bagi bengkel secara online ini. Okay. Beliau juga sangat aktif sejak Frog BLE dulu, sehinggalah sekarang yang kita semua menggunakan Google Classroom. Dan juga yang bersama saya lagi seorang pembantu saya, Cikgu Hisham Wandi Moshibi. Beliau ialah guru ICT SK Sungai Petai. Okay. Sama juga Cikgu Hisham juga sama-sama dalam Frog BLE dulu, sejak Frog BLE sampailah Google Classroom sekarang. Dan mereka berdua akan membantu saya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, cikgu boleh tanya melalui chat ataupun seperti yang Cikgu China sebut tadi, cikgu boleh onkan mikrofon cikgu sekejap, tanya soalan dan kita akan menjawab. Lepas tu cikgu off-kan balik. Cikgu yang baru masuk ni, cikgu mohon off-kan mikrofon cikgu. Okay, mohon lagi. Cikgu Akmal, tolong tutup mic. Cikgu Akmal, tolong tutup mic. Cikgu. Mas Ali, tolong tutup Mas Ali. Okey. Dia tak dengar. Kita tunggu Cikgu Lee tutup mic Cikgu Akmal ni, mungkin dia tak pasal. Teruskan Cikgu Lee. Okey, kita akan terus bermula dengan pengenalan kepada portal digital learning PDL ataupun ringkasannya PDL lah kita sebut. Okey. Sekejap cikgu. Sekejap, Cikgu Lee tengah tukar slide dia. Cikgu tunggu saja. Okey. Semua boleh nampak slide saya sudah bertukar kepada yang browser. Okey, browser Google Chrome. Okey. Bagaimana kita nak akses kepada PDL ini, portal
digital learning. Okay. Yang pertama, kita buka satu browser, mana-mana browser. Okay. Lebih bagus kalau kita menggunakan Google Chrome. Okay. Dan dekat URL iaitu tempat yang kita selalu typekan www.google.com dan yang lain-lain lah. Di situ kita masukkan alamat untuk PDL ini, yaitu cikgu boleh gunakan www.moe-del.edu.my. Okay. Enter. Kita akan nampak paparan seperti ini. Okey, kita teruskan. Okey, kalau cikgu nak sama-sama dengan saya, cikgu boleh buka juga satu lagi browser, satu lagi window untuk sama-sama kita tengok apa di dalam itu. Kalau tidak mahu, cikgu boleh tengok saja pun tak apa. Okey, seperti yang saya sebut tadi, cikgu klik buka satu browser, lepas tu type www.moe.tl.edu.my. Lepas tu enter, kita akan masuk website seperti ini. Okay. Ini adalah portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, portal digital learning. Okay. Dan di dalam ini hanya dua button, log masuk dan log keluar. Dan di bawah sana ada sedikit makluman dari kementerian, dari KPM. Okay. Dan kalau cikgu sudah dapat ID dan password MOE, Google Classroom MOE dari admin sekolah masing-masing, cikgu boleh cuba klik log masuk. Okay. Page yang baru dia akan keluar macam ini. Dan di sinilah cikgu masukkan key in ID tersebut. Okay. ID-nya untuk cikgu, dia akan bermula dengan G. Lepas tu ada nombor 8 ataupun 9 nombor. Alias MOE DL dl.edu.my. Okay. Next. Dan lepas next, nama cikgu akan keluar. Nama cikgu ini mesti ada MOE di belakang. Ini baru adalah ID Google Classroom yang rasmi daripada Kementerian Pendidikan. Okay. Dan di sini cikgu key in password yang diberi oleh admin cikgu. Admin Google Classroom sekolah cikgu. Okay, maksud sign in. Ini seperti kita sign in, salah. Ini seperti kita sign in Gmail macam biasa lah. Okey, apabila berjaya sign in, berjaya login lah, okay, kita akan nampak menu utama di atas sini, di atas sana ada menu utama, menu murid, menu guru, sekolah, CPM ataupun PPD. Fokus kita pada petang ini ialah di dalam menu guru ini. Namun saya perkenalkan sedikit menu yang ada di dalam menu murid ini. Apa yang ada di dalam menu murid ini. Okey. Kita tengok. Ini adalah paparan menu murid. Bermaksudnya apabila murid kita login, murid-murid kita login guna ID mereka masing-masing, mereka akan nampak paparan macam ini. Di dalam ini ada buku test digital. Buku test digital ni murid-murid boleh klik untuk download ataupun untuk baca saja buku test semuanya dari tahun 1 hinggalah tingkatan 5. Ada soft copy buku test di dalam ni. Klik saja untuk download ataupun baca. Okay. Lepas itu
kita ada menu kedua, activity. Di sinilah Google Classroom untuk murid ini. Okay? Dan juga Microsoft Teams. Microsoft Teams ini dia lebih kurang sama macam Google Meet yang kita pakai sekarang ini. Okay? Dia pun boleh digunakan untuk bengkel online, meeting secara online dan sebagainya lah. Dan satu lagi EDU Web TV ini. EDU Web TV ini sudah sangat lama Kementerian wujudkan sebelum ini. Okay? Di dalam ni semua video-video berkaitan dengan boleh dengar? Boleh dengar suara saya? Bagi cikgu yang tidak dapat dengar, mungkin cikgu besarkan suara komputer cikgu ataupun handphone cikgu. Ya. Okey, thank you. Okey, masih ada yang nak join. Tidak apa, kita teruskan. EDU Web TV, di dalam ada berbagai video. Video berkaitan dengan pembelajaran, berbagai mata pelajaran dan juga yang lain-lain lah. Dan yang keempat ialah KPM Play. KPM Play ini di dalam KPM Play ada mereka bangunkan permainan secara online yang boleh digunakan sebagai pendidikan, pembelajaran. Ini masih lagi KPM Play ini dia masih dibangunkan dan sudah ada beberapa. Kalau cikgu berminat, cikgu boleh klik untuk menerakainya, untuk explore-nya lah lebih mendalam lagi. So ini adalah menu murid dalam aktiviti dan juga satu lagi ini adalah aplikasi. Dalam aplikasi ini, application lah kita sebut. Di dalam sini ada 3 menu utama di atas sana daripada kementerian sendiri. Di dalam sini ada beberapa apps. Aplikasi yang dibangunkan oleh kementerian. Ini adalah permainan sambil belajar. Ini boleh cikgu download untuk murid-murid. Kalau murid-murid ada device lah, ataupun boleh download untuk anak-anak. Ketiga-tiga ni kementerian kita Kementerian Pendidikan yang bangunkan untuk untuk pembelajaran sambil bermain. Lepas tu untuk aplikasi di bawah Google, ada banyak. Ada Keep, Drive, foto, YouTube, ada yang kita sudah kenal lah, Translate, Earth, Map, Autodraw dan Canvas. Dan semua aplikasi ini kalau kita menggunakan ID rasmi daripada kementerian, iaitu ID GC yang rasmi yang saya gunakan untuk login tadi, kita boleh akses semua aplikasi ini secara percuma. Contohnya Google Drive. Google Drive ini kalau cikgu akses menggunakan ID Google Classroom. Storage-nya ialah unlimited. Unlimited. Kalau kita gunakan Gmail biasa untuk login, di tempat storage ini cikgu boleh nampak berapa banyak yang cikgu sudah guna. Lepas tu dia ada stroke di belakangnya 15 GB. Itu adalah limit maksimum. Tetapi kalau cikgu menggunakan ID MOE untuk login, kita tak boleh nampak, tidak ada limit dia.
Termasuk berapa banyak cikgu nak simpan di dalam Google Drive ini pun boleh. Okey. Okey. Dan begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain lah. Okey. Tapi kita tidak tumpukan kepada yang ini hari ini. Saya hanya memperkenalkan saja. Okey. Lepas itu satu lagi ialah Microsoft. Dengan ID Google Classroom kita ini, walaupun ID Google Classroom ini ya lebih kepada Google, tetapi kementerian kita sudah mendapat license, okay, dengan menggunakan ID Google Classroom, dan ID Google Classroom ini boleh akses Office 365, okay, Office 365 ini, dan Word, Excel, PowerPoint ini semua di dalam Office 365 ini sebenarnya lah, okay, secara percuma. Okay. Yang sudah ada license daripada kementerian. Dan juga dia boleh akses OneDrive. OneDrive ini ialah produk Microsoft. Dia lebih kurang macam Google Drive tadi, tetapi yang ini ialah daripada produk Microsoft. Sama juga boleh gunakan ID Google Classroom itu tadi. Dan satu lagi ialah Minecraft Education Edition. Okay. Seperti yang kita tahulah, ramai budak-budak kita sekarang suka main Minecraft ini. Dan yang ini pun sudah diberi license dengan menggunakan ID resmi KPM ini. Okay. Microsoft Teams ini samalah apa yang saya sebut tadi ya. Dan di bawah ini ada beberapa lagi yang diberi oleh Microsoft. Okay. Semua ini adalah daripada Microsoft. Sama juga boleh akses semua ini Microsoft Education Portal, Microsoft Help Desk, Minecraft Hour of Code, Microsoft Medcode ini, Kudo, Game Lab, Skype in Classroom. Semuanya boleh menggunakan ID yang sama. Okay. Dan juga dan beberapa maklumat di bawah lah. Okay. Ini secara ringkasnya, okay, aplikasi yang dibekalkan oleh kementerian untuk kita akses. Dan juga di depan ini ada lagi beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat berguna. Okay. Kita ada Padlet. Okay. Padlet ini sebenarnya dia guna macam dashboard yang kita boleh paparkan maklumat lah. Dan okay, Blank Space ini dia juga satu digital lesson, okay, boleh buat digital lesson di dalam. Okay. Add puzzle, lepas tu Plinker ni kita selalunya digunakan untuk membuat assessment, okay. Bagaimana kita memberi latihan kepada murid, lepas tu kita semak. Dan Wolfram Alpha ni sebenarnya ialah satu search engine, okay. Search engine dia dimasukkan dalam artificial intelligence, okay, AI, dan banyak benda-benda yang boleh di-search di dalam itu yang berkaitan dengan matematik dan sains. Quizzes dan Kahoot ni, okay, adalah untuk kita buat sekejap Mas Ali boleh? Boleh. Okey, Cikgu Jana nak ditambah. Okey, Cikgu Lee turun sikit skrin tadi. Sikit yang speakers. Showkan speakers. Okey. Saya tambah Cikgu Lee ya. Okey. Yang speakers ni Cikgu, speakers ini sebenarnya dia Cikgu buat quiz. Lepas Cikgu buat quiz, yang ini hanya menggunakan satu komputer dan telefon Cikgu saja yang ada akses internet. Tetapi murid kita akan bagi kad, mereka akan tayangkan kad tersebut. Jadi bila mereka tayangkan kad tersebut untuk bagi jawapan kepada Cikgu scan menggunakan telefon, automatik jawapan murid itu akan masuk ke dalam
sistem Pickers ini dan mereka terus dapat markah. Yang ini sebenarnya sesuai untuk kawasan yang tidak mempunyai akses internet yang laju lah cikgu. Ini yang Pickers. Ini sekadar pengalaman cikgu Lee ya. Saya terima kasih cikgu Lee. Oke, thank you. Terima kasih Cikgu Jaina, dengan tambahan beliau. So Quizlet dan Kahoot tadi saya rasa ramai juga cikgu sudah pernah guna. Kalau yang tak pernah boleh explore nanti. Ini untuk buat quiz untuk murid-murid kita, dan juga beberapa aplikasi lain yang boleh kita guna. So saya secara ringkas sajalah memperkenalkan semua aplikasi-aplikasi yang boleh murid guna di dalam dengan menggunakan ID Google Classroom kita. So kita kembali. Masih ada yang join. Kita kembali ke menu utama murid. Lepas aplikasi, di sini ada pusat sumber. Pusat sumber ini adalah untuk kita akses kepada perpustakaan negara Malaysia. Dan semua cikgu dengan murid-murid boleh sign in dengan menggunakan ID ini dan boleh buat pinjaman buku secara digital dengan pinjaman buku secara digital dengan perpustakaan negara. Dan cikgu boleh pinjam dan perlu bacalah buku-buku yang dipinjam itu. Lepas itu email adalah email yang macam Gmail, macam Gmail, sama macam Gmail kita yang biasa. Dan kalender, kalender macam kalender di dalam handphone kita lah. Kita boleh buat berbagai rekod dalam kalender. Maklum balas, ini maklum balas kepada portal digital learning ini. Dia ada borang dia untuk isi ya. Kalau ada apa-apa yang nak dimaklum balas, boleh klik ini. Dan seterusnya ialah surat berkeliling. Surat berkeliling ni untuk semua kita bacalah yang berkaitan dengan Google Classroom lah, dengan portal digital learning ini. Dan itu secara ringkas menu di dalam login murid. So kejap. Sekarang kita pergi ke menu guru. Tadi yang saya paparkan, yang saya tunjukkan semua adalah apa yang ada di dalam login murid. Login guru pun boleh akses lah, boleh tengok apa yang ada di dalam murid. Dan untuk menu guru, klik guru di atas sana, kita akan masuk ke dalam menu guru. Di menu guru ini dia tidak dapat diakses oleh murid-murid kita, hanya guru saja akses. Sama juga di dalam itu ada beberapa aplikasi. Di atas sana ada aplikasi. Di dalam aplikasi submenunya sama macam tadi, ada KPN, Google, Microsoft dan juga Apple. Dan email sama seperti tadi, email yang serupa dengan Gmail, kalender, dan ada profile tadi, dan meja bantuan. Meja bantuan tadi sama saja dengan apa yang dalam menu murid tadi. Kita tengok aplikasi. Kalau kita tengok aplikasi lain di bawah ini, dia sama dengan apa yang boleh diakses oleh murid, guru sama juga boleh akses semua ini. Dan juga ada tambahan di atas ini. Kalau yang di bawah kementerian, samalah. Semua ini. Di bawah Google pun sama. Dan ada tambahan juga, tambahan untuk kegunaan guru, Workbench. Ini adalah aplikasi-aplikasi di bawah Google. Dan
Kalau di bawah Microsoft, sama juga ID cikgu boleh digunakan untuk akses Office 365, dan juga yang lain-lain. Dan dia ada tambahan untuk pengguna Apple, dengan menggunakan kita ialah berada di sini, kita balik ke menu guru sini. Di dalam sini ada beberapa sub menu dia juga, sama dengan murid tadi, ada buku teks, sama lagi di dalam itu, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, sama juga pusat sumber itu perpustakaan negara, dan kita ada menu ruang ilmu, ini masih dalam rintis, dan faham PDP, maklum balas, dan surat berkeliling. Aplikasi ini sama dengan aplikasi yang di atas ini ya. Kalau klik ke dalam tuh, sama saja. So, tumbuhan kita ialah di dalam sini, activity. Kita klik activity, kita boleh nampak di dalam ini ada Google Classroom, Microsoft Teams, latihan atas talian, dan EduWeb TV. So, tumbuhan kita pada petang ini ialah Google Classroom ini. So, saya klik Google Classroom. Mana kita akan pergi, klik untuk mula. Dia akan lompat satu window ataupun tab window yang baru, menunjukkan kita sudah masuk ke dalam Google Classroom. Kalau cikgu yang belum pernah lagi login, kalau cikgu belum pernah login ataupun first time login, cikgu tak nampak apa-apa di bawah sini. Di bawah sini kosong saja mungkin kalau first time tu. Belum buat lagi apa-apa. Masih ada yang tidak dapat dengar bunyi ya, suara saya. Kah? Cikgu Lee, saya rasa itu masalah internet dah cikgu, yang tak boleh dengar suara. Ya, suara cikgu Lee memang kuat dan nyering kalau saya dengar lah. Yang lain pun tengok semua komen clear ni. Mungkin masalah internet menyebabkan suara terputus-putus. Teruskan dulu ya. So, kita teruskan dalam Google Classroom ini. Yang tadi rasanya semua jelas lah kan? Yang tadi sebelum masuk Google Classroom, hanya pengenalan saja. So, yang ini jadi tumbuhan kita pada petang ini. So, kalau cikgu dapat kalau cikgu dapat buka lagi satu window, Google Chrome untuk akses kepada Google Classroom cikgu, lebih bagus. Kalau cikgu tidak dapat, tidak apa juga. Cikgu boleh tengok saja. Seperti apa yang saya sebut tadi, kalau cikgu tak pernah buat apa-apa di dalam Google Classroom, cikgu akan nampak kosong saja pada page ini. Akan nampak kosong saja dalam page ini. Tidak ada apa-apa. Yang ini sebab saya banyak join kelas, saya sudah banyak buat kelas, so dia banyak di dalam sudahlah. Di dalam paparan Google Classroom kita ada beberapa, tidak banyak, dia simple saja. Yang penting hanya di sini saja. Di atas sebelah kanan, di atas satu button tambah. Button ini di dalam tu hanya dua saja, dua pilihan saja. Satu ialah join class, satu ialah create class. Kalau kita sebagai guru, selalunya kita akan gunakan create
kelas ini, untuk buat kelas di dalam Google Classroom, untuk digunakan oleh kita dengan murid-murid kita. Itu yang paling penting untuk kita sebagai cikgu lah. Dan pattern yang ini ialah berbagai aplikasi yang di bawah Google yang boleh diakses menggunakan sama sepertilah yang boleh diakses menggunakan Google ID, GC ID cikgu ini. Sama saja apa yang diperkenalkan depan tadi itu. So setakat ni ada masalah cikgu? Ya, okey. Okey, thank you cikgu. Okey, tidak ada. Rasanya kebanyakan kita boleh memahami lah. Okey. So, okey, thank you cikgu semua. Semua jelas. Okey, tidak ada masalah. Okey. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Bagaimana kita nak mulakan dalam Google Classroom ini? Saya buat step by step lah. Kalau dalam Google Classroom cikgu masih kosong, pertama kali cikgu login, cikgu klik ikon tambah ni, klik create class. Cikgu belum dapat join kelas lah. Kalau dalam sini cikgu masih kosong, cikgu buat create class, klik, dan paparan macam ini akan muncul. Dan saya bagi contoh lah. Mungkin sebelum ini ada cikgu-cikgu yang tanya, guru kelas ke yang buat kelas di dalam ini ataupun guru mata pelajaran itu buat? Sebenarnya tidak ada penetapan macam mana kita nak wujudkan kelas di dalam sini lah. Ikut kesesuaian sekolah, ikut kesesuaian juga cikgu sendiri. Cikgu rasa mana yang bagus, mana yang senang untuk cikgu. Kalau saya akan buat kelas di dalam ini. Sekejap, saya tunjuk. Saya akan buat kelas ikut mata pelajaran yang saya ajar. Contohnya, saya ajar matematik tahun 3, matematik tahun 2, matematik tahun 4, RPT tahun 6. Ini yang saya ajar. So, saya buatkan untuk mata pelajaran itu. Contoh untuk kelas-kelas itu. Kalau cikgu tidak mau buat banyak-banyak macam ini, nak juga guru kelas cikgu yang buat untuk kelas itu, lepas tu di dalam tu letak berbagai mata pelajaran di dalam itu pun boleh. Tak salah. Tak salah. Hanya cara yang menggunakan kelas itu, mungkin bahan-bahan di dalam itu nanti, kalau tidak disusun dengan baik, mungkin dia akan jadi susah nak diakses oleh murid-murid nanti. Murid akan keliru dan mungkin ada yang tidak dapat akses nanti bahan-bahan yang cikgu letak di dalam Google Classroom ini. So, saya bagi contoh hari ini, saya akan buat macam inilah. Saya akan buat satu kelas dengan mata pelajarannya. Contohnya, saya hari ini saya ajar sains, tahun 1. Dan session subjek ini, kalau cikgu nak letak pun boleh, kalau tak letak pun tak apa. Asalkan kelas name ini ada. Asalkan kelas name ini ada. Saya selalunya letak saja kelas name. Sains tahun 1. Create. Tunggu sekejap, dia tengah creating. Sudah wujud sains tahun 1 di dalam ini. Dan mungkin cikgu hairan,
apabila create, dia terus papa di sini. Sudah masuk ke dalam sains tahun 1 sini. Lain kali macam mana saya nak akses semula kelas sains tahun 1 ni. Okay? Cikgu jangan risau. Setiap kali cikgu login, ada paparan macam ini. Okay? Ada paparan macam ini. Dan cikgu boleh nampak ini sains tahun 1. Ini yang di create oleh saya tadi. Dia akan papa di depan sini. Satu ikon yang besar macam ini. Okay? Itu adalah kelas untuk sains tahun 1. Dan kalau cikgu ajar lagi kelas lain, mata pelajaran lain, mungkin bahasa Melayu tahun 2, okay, cikgu buat lagi 1. Okay? Create lagi 1 kelas. Okay? Kalau cikgu ada lagi ajar, contohnya bahasa Inggris untuk tahun 3, okay, create lagi 1. Okay? Dan dia semua akan disenaraikan di sini. Okay? Itu adalah cara buat kelas ikut mata pelajaran lah. Okay? Kalau contohnya, cikgu betul-betul tidak mau buat banyak-banyak di sini. Tidak mau buat banyak-banyak di sini. Cikgu boleh buat juga. Contohnya kalau cikgu ialah guru kelas kepada tahun 1. Okay? So, cikgu hanya nak buat tahun 1. Buat satu kelas tahun 1. Okay. Okay, tunggu dia create. Okay. Okay. Contohnya ini adalah untuk kelas tahun 1. Dan cikgu nak masukkan semua mata pelajaran di dalam ini. Boleh juga. Okay. Cikgu klik classwork. Okay. Di sini, cikgu klik create. Di bawah topik ini, sebenarnya yang ini adalah topik untuk kelas. Kalau cikgu tak mau buat ikut mata pelajaran, buat dengan kelas, boleh juga. Okay. Cikgu boleh buat topik di sini. Contohnya, BM. Okay, add. Lepas tu, guru BM akan letakkan bahan-bahan di bawah. Lepas tu, buat lagi satu topik ialah BI. Add. Okay. Guru BI pula letak bahan-bahan di bawah BI ini. Lepas itu, buat lagi topik matematik. Guru matematik letak di bawah sini. Lepas itu, sains. Okay. Kalau cikgu SJK mungkin ada lagi bahasa Cina. Tambahkan dia. Okay. Tetapi dengan cara ini, okay, nanti saya akan jelaskan macam mana kita nak masukkan guru-guru mata pelajaran dan juga macam mana nak masukkan murid-murid. Okay. Yang paling penting kita kena masukkan murid-murid kita, okay, ke dalam Google Classroom. Okay, so bagaimana saya nak balik ke paparan utama tadi? Saya klik 3 garis di sebelah atas ini. Klik, okay, klik yang pertama, yang paling atas, kelas ini. Okay, okay, boleh nampak semua ni. Okay. Dan cikgu boleh nampak yang ini. Okay. Yang dua yang saya baru create tadi, baru buat tadi, 0 students, tidak ada murid. Okay. Sebab saya belum lagi invite, belum lagi masukkan murid-murid ke dalam classroom saya ni. Okay. Bagaimana kita nak masukkan murid-murid kita? Okay. Itu yang paling penting. Kalau tidak ada murid di dalam kelas, macam mana kita nak beri latihan kepada murid, macam mana kita nak beri aktiviti kepada murid kita. Okay. So kita masuk semula. Okay. Saya masuk semula sains tahun 1 tadi. Okay. Okay. Di atas ini ada 4. Yang satu tadi saya sudah klik, sudah tunjuk dengan cikgu, tapi belum lagi detail lah. Nanti saya akan tunjukkan secara detail lagi. Okay. Okay. Classwork ini nanti. Okay. Kita ada people. Okay. People. Kalau cikgu klik people sekarang, hanya nampak cikgu seorang saja, teachers di atas. Di bawah student masih kosong lagi. Masih kosong. Dan satu lagi menu ialah grade. Okay. Ini hanya ada apabila kita beri latihan dan quiz dan sebagainya. Okey, dekat people sini. Okey. Di belakang teachers
ada satu button invite teachers. Di belakang student pun ada satu button invite student. Okay. Yang paling penting kita invite student kita. Okay. Ada dua cara untuk kita invite student. Cara yang pertama, cikgu ada ID Google Classroom murid-murid. Cara yang kedua, cikgu tidak ada ID murid-murid. Okay. Kalau cikgu sudah ada ID ID Google Classroom murid, ID mereka dalam bentuk sekejap cikgu. ID murid dia dalam bentuk dia bermula dengan M dash dan nombor lah. ID-nya lebih kurang macam ID guru, hanya dia. Okay, saya cuba. Okay, invite student. Klik. Okay, ini adalah cara kalau kita ada ID. Okay, kalau kita ada ID murid, kita boleh ambil ID tersebut daripada admin sekolah cikgu masing-masing. Okay. Ini adalah satu contoh ID dia. Okay. N dash dengan 8 ataupun 9 nombor alias MOE htl.edu.my. Okay. Itu ID murid. Okay. Kalau kita sudah masuk ke sini, okay. Kalau cikgu ada semua ID dengan cikgu boleh copy sekali semua, copy paste dekat di sini. Lepas itu, okay, contohnya saya ada dua ID. Mungkin lebih banyak lagi. Cikgu boleh paste sekali. Okay, boleh sekali paste di sini. Copy, paste. Okay, boleh semua sekali, lepas tu invite sekali. Okay, saya cuba dengan seorang dululah. Okay, saya cuba dengan seorang. Cikgu boleh tambah banyak-banyak. Kalau ada 30 orang murid atau 50 orang murid, cikgu boleh copy, paste sekali semua di dalam dengan buat satu tanda koma di belakang ID di sini saja, macam ini. Buat koma satu saja, dan dia semua akan dapat dalam bentuk ID ini. Okay. Lepas tu cikgu boleh klik invite. Okay. Klik invite. Okay. Lepas berjaya, okay, katakan ini adalah murid saya lah. Okay. Okay. Lepas berjaya, nama murid cikgu akan papar di sini dengan ada MOE di belakang juga. Okay. Dan dengan cara yang invite ini, murid cikgu invite ini, okay, dia sebenarnya belum betul-betul lagi masuk. Kalau cikgu boleh nampak di sini, nama dia masih putih lagi, belum lagi yang hitam yang betul-betul macam ini. Okay. Okay. Itu adalah cara pertama. Kalau jenis ini, murid cikgu ini kena login juga. Login, lepas tu dekat paparan dia boleh nampak satu ikon. Seperti ini. Sains tahun 1. Dan di bawah sana ada satu button join. Okay. Murid klik join itu, dia akan terus masuk. Okay. Nanti kita buat demo untuk maksudnya cikgu-cikgu semua jadi murid saya lah. Saya akan buat satu lagi kelas untuk cikgu-cikgu join lah. Oke. Oke. Dan saya nak bagi cara yang kedua. Kalau cikgu tidak ada ID murid dengan cikgu, okay, tetapi cikgu boleh hubungi murid-murid cikgu ataupun ibu bapa murid cikgu. Okay.
cikgu di atas ini, kita boleh nampak satu kelas code. Okay? Kelas code. Ada, cikgu boleh klik yang di belakang sini, display, dia akan jadi besar macam ini. Okay? Okay, cikgu jangan join ini dulu, nanti saya buat lagi satu yang untuk cikgu join. Okay. Cikgu hanya copy kelas code ini dan hantar kepada murid-murid cikgu, dan mereka akan join dengan menggunakan mana? Mereka menggunakan, kalau di depan sini, murid join class. Okay? Mereka akan menggunakan join class ini, menggunakan kelas code yang kita berikan. Okay? Maksudnya, kalau dia masukkan kelas code dia, di sini klik join, okay. Dia akan terus masuk ke dalam sini. Dia akan terus masuk ke dalam sini. Okay? Yang itu tak perlu lagi dia klik button join itu. Dia hanya join dari depan sana. Okay? Dia hanya join dari depan sana. Dari sini. Okay? Dari sini. Join class di sini. Okay? Itu adalah cara kedua untuk murid, kita tambahkan murid di dalam classroom kita. Oke, sekarang saya akan buat satu lagi. Buat satu untuk semua yang ada ID Google Classroom di dalam pada petang inilah. Sesiapa yang menggunakan Google Classroom ID, cikgu boleh join ya, join kelas saya nih. Oke, kita coba. Saya buat lagi satu. Oke. Bengkel GC. Kita ialah kumpulan 5. Kumpulan 5. Oke. So, oke. Saya letaklah subjek di sini Google Classroom. Kalau yang subjek ini kalau tak letak pun tak apa, dia boleh create. Oke. Oke. Kalau cikgu dapat buka lagi satu browser, okay, kecilkan browser yang ini, letak lagi satu browser yang Google Chrome di sebelah. Okay, cikgu buka Google Classroom. Satu saya lupa bagi tahu tadi, kalau cikgu tidak mau masuk Google Classroom dari sini, ada shortcut dia. Okay? Cikgu boleh buka Google Classroom. Contohnya yang ini adalah browser cikgu yang satu lagi. Okay? Cikgu klik type saja di sini. Di tempat URL ini, cikgu type saja classroom.google.com. classroom.google.com. Enter. Dan dia pun akan masuk ke tempat yang sama. Oke. Okay? Gunakan classroom.google.com. Ini akan masuk terus ke dalam Google Classroom dengan login lah, sebab yang browser ini saya sudah login tadi. Okay? Contohnya macam inilah. Saya buka lagi satu new window. Classroom. Sama juga. Oke, tidak apa. Oke, kalau cikgu dapat, cikgu join kelas saya dengan menggunakan kod ini. Oke, cikgu join kod bengkel GC kumpulan 5. Oke, cikgu join dengan menggunakan kod ini. Oke, saya letak kod ini di dalam chat. Oke. 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 Cikgu yang ada ID dan password itu boleh login dan join ya. Kita buat terus demo di dalam. Senang lagi. Oke, ada yang sudah join. Oke, thank you.
Okey. Okey. Seperti yang saya sebut tadilah, kalau sudah join, okey, dekat cikgu, boleh nampak di bawah ini, katakan yang semua cikgu-cikgu semua ialah murid-murid, okey, dia akan nampak di bawah ini kalau sudah berjaya join, okey. Okey, sudah ramai. Okey. Okey. Satu lagi, kalau yang contoh yang saya buat tadi, yang menggunakan kelas macam ini, contohnya yang kelas macam ini, cikgu perlu tambahkan invite teacher. Ini mesti cikgu dapatkan, kalau cikgu ialah guru kelas lah, guru kelas yang buatkan Google Classroom untuk kelas, bukan yang untuk mata pelajaran. Contoh yang saya sekarang ini ialah mata pelajaran, okay? So, kalau cikgu gunakan kelas macam ini, cikgu perlu invite guru-guru mata pelajaran. Perlu invite melalui sini. Barulah guru-guru mata pelajaran kelas cikgu dapat berikan classwork kepada murid-murid di dalam kelas itu. Okey? Jelas? Okey. Okey, ada user tidak dapat join. Pastikan dia ialah menggunakan ID MOE ya, ID MOE. Okey. Okey. Salah. Apa? Masuk lagi. Okey. Okey, di dalam ni sudah berapa orang? Okey, sudah ada 70 lebih ya, 70 lebih. Katakan ini semua murid-murid lah, semua murid-murid. Okey, dan saya lah sebagai cikgu. Okey. Okey, satu lagi, kalau ibu bapa kepada murid-murid cikgu, mereka ada email, ada Gmail, okey. Cikgu boleh invite guardians. Guardians ini ialah ibu bapa kepada murid. Okay? Cikgu boleh invite yang ini, tak semestinya guna ID MOE. Okay? Ini boleh guna Gmail biasa. Dan apabila saja cikgu berikan classwork, beri latihan, beri bahan, dan ibu bapa murid cikgu ini boleh memantau anak-anak mereka melalui email mereka. Mereka akan nampak cikgu sudah beri apa hari ini dan anak mereka sudah submit ke belum. Okay? Cikgu hanya typekan di sini saja contohnya. Okay? Okay? Contohnya email untuk ibu bapa Gmail. Type saja. Kalau ada, cikgu boleh formatting, type, lepas tu invite. Dan ibu bapa murid cikgu tu boleh terus nampak. Okay? Kalau tidak ada pun tak apa. Okay? Ini untuk ibu bapa yang maulah, kalau cikgu mau beri kepada ibu bapa untuk untuk memantau anak-anak mereka juga. Okay? Okey, sekarang kita sudah ada murid. Kita sudah ada murid di dalam ini. Okay. Apa yang kita nak buat seterusnya? Kita beri classwork. Kita beri classwork. Ataupun kita beri latihan, kita beri bahan kepada murid-murid kita untuk belajar secara online. Okey. So, kita klik masuk ke classwork. Okay. Classwork, di dalam sini ada create.
ada Google Calendar, ada Class Drive folder. Oke. Oke. Yang paling penting di sini create nih, button create. Button create ada assignment, quiz assignment, question, material, dan review post. Dan yang topik ini yang saya tunjuk tadi, kalau cikgu gunakan kelas itu tadi, cikgu perlu asingkan ikut mata pelajaran. Kalau cikgu guna create kelas ikut mata pelajaran yang cikgu ajar sendiri, topik ini cikgu boleh buatkan topik satu apa tajuknya, seperti kalau matematik number sehingga 1000, lepas tu topik yang kedua tambah topik yang ketiga tolak, topik yang keempat taraf, macam itulah. Okey, cikgu boleh asing-asingkan dulu. Okey. Dan okey. Dan bagaimana kita nak beri assignment, quiz assignment, question, material. Material ni untuk kita hantar bahan sajalah, bahan dalam apa-apa saja bentuk, dalam gambar, dalam PDF. Okey, nanti kita akan tengok di dalamnya satu persatu. Okey, kita tengok assignment. Apa ada di dalam assignment? Klik assignment. Okey, paparan macam ini akan keluar. Okey. Title assignment ataupun latihan yang kita akan beri kepada murid-murid. Okay, instruction. Kalau ada instruction, ada apa tu penjelasan bagaimana nak buat latihan tersebut, cikgu type saja di sini. Okay, lepas tu ada button add dan create. Okay, add ini, okay, kita klik, kita boleh add dari Google Drive yang saya katakan yang unlimited tadi itulah, yang sudah disimpan dalam Google Drive. Link ialah link ke mana-mana link yang ada bahan yang mungkin yang Google Form yang sudah buat. Okey. Dan file ini ialah file yang berada di dalam komputer cikgu. Okay? Di dalam komputer cikgu. Okay? Apa-apa saja file jugalah. File Word ke, Excel ke. Dan YouTube ini cikgu boleh tarik. Kalau klik YouTube ini, cikgu boleh tarik terus YouTube. Okay? Contohnya cikgu sudah buka satu YouTube. Cikgu rasa itu sesuai jadi tajuk kepada assignment. Okay? Cikgu copy link YouTube. Contohnya, saya buka lagi satu YouTube. Oke. Cikgu rasa yang ini sesuai untuk jadi tajuk. Cikgu copy link itu tadi, paste dekat sini. Oke. Search. Yang video tadi sudah keluar. Oke, klik saja add, dia akan pergi ke sini. Oke. Dia akan jadi bahan kalau video itu sesuai lah. Oke, ini contohnya. Oke. Kalau add dari file, klik. Oke. Dia boleh upload terus. Upload dari komputer kita. Oke. Mana-mana file yang kita rasa sesuai, katakan yang ini, okay, open, upload, okay, dia akan pergi ke sini juga. Okay. Mungkin setiap assignment cikgu hanya perlukan satu lah. Saya bagi contoh sekarang, saya banyak-banyak lah. Okay. Guna link ialah macam link yang YouTube yang saya buat tadi itu, mungkin link yang lain-lain itu, link dari Google Form. Okay. Link dari Google Form. Link ini mesti yang secara online lah. Ya. Dan dari Google Drive. Okay. Okay. Ini mungkin bahan-bahan yang ada di dalam Google Drive cikgu sudah. Okay. Okay. Dan
cikgu save dulu. Mungkin sudah save sebelum ini di dalam Google Drive dan boleh ambil dari Google Drive yang sudah cikgu buat sebelum ini. Okay? Bahan-bahan dia, terus masuk ke situ pun boleh. Okay? Ini akan akses terus ke Google Drive lah. Ya. Okay, kita buat satu contoh lah. Okay. Tajuknya, title. Okay. Ataupun, okay, satu lagi ialah create. Create ni kita tengok ada apa di dalamnya. Klik button create. Di bawah akan keluar dokumen, slides. Slides ini ialah macam PowerPoint yang kita guna. Sheets ini ialah macam Excel. Dan Docs ini ialah dokumen lah. Macam Microsoft Word lah. Okay, drawing ini boleh kita lukis. Dan form ini adalah Google Form lah. Google Form yang kita selalu isi itu. Kita akan create Google Form untuk masuk ke dalam assignment ini. Okay. Contohnya, saya hari ini saya nak create satu dokumen. Okay. Klik Google Doc. Dia akan lompat. Dia akan terus ke sini. Dan mungkin bahan-bahan cikgu nak type di dalam. Mungkin banyak bahan dan cikgu nak type di dalam ini. Boleh type dulu. Type semua yang cikgu nak beri dengan murid-murid. Lepas itu, ini tak perlu kita save. Dia akan automatic save. Okay? Dia akan automatic save. Okay? Dia akan automatic save dan akan automatic apabila kita tutup nanti, kita siap type semua apa-apa saja di dalam itu, habis type. Dia ada di sini. All change save in drive. Sudah save. Tak perlu kita klik save macam kita di dalam apa tu Google dalam Microsoft Word itu. Ini otomatis save ke dalam Google Drive. Okay. Lepas siap type digunakan beri. Okey. Kita sambung tadi. Okey. Okey, kita sambung tadi. Okey, ini adalah yang sudah turn in ya, sudah turn in. So saya boleh nampak di sinilah. Okey. Lepas beri semua, beri markah, lepas beri markah. Okey. Saya akan return. Okay, return untuk beberapa orang inilah yang saya ada tick tadi. Okay, yang saya ada tick tadi, saya return untuk mereka tengok balik berapa markah, di mana yang mereka betul, di mana mereka yang salah. Okay, sudah return. Okay, bagi yang sudah return itu, cikgu boleh nampak. Okay, itu ialah macam murid lah, macam murid dia boleh nampak. Dekat kelaswork ini. Kalau dekat sini, ini boleh nampak semua 95 tadi yang sudah turn in ialah, okay, sekarang 29 tambah 4 ialah 33 orang. Okay, yang sudah hantar assignment lah, hantar kerja rumah lah. Dan yang 64 ini baru masih lagi assign, dia belum buat dan dia belum turn in, dia belum lagi hantar assignment dia. 4 yang ini ialah sudah grade, maksudnya sudah cikgu semak. Sudah cikgu semak dan sudah hantar balik dengan murid. Jelas tak cikgu? Minta maaf Cikgu Lee. Ada peserta minta untuk ulang bahagian join class. Join class lah? Ya, join class. Okey. Boleh. Thank you. Okey. Okey, saya jelaskan sekali lagi lah bagaimana nak join kelas. Okey. Seperti yang saya sebut tadi, ada dua cara. Cara yang pertama, cikgu sendiri yang invite. Okay? Cikgu sendiri invite
murid cikgu. Okay. Dengan syarat cikgu ada ID Google Classroom murid cikgu. Okay. Kita pergi ke keeper. Dekat belakang student sini, belakang student, klik invite student yang logo orang dengan tambah ini. Klik dia. Kalau cikgu ada ID murid, ini kah? Bukan. Okey. ID murid dia dalam bentuk seperti ini. Kejap. ID murid. Okey. Dia dalam bentuk macam ini ya. M dash dengan nombor-nombor alias MOE dash dl.edu.my. M ni untuk murid lah. Okay. Dan cikgu boleh buat koma, lepas tu paste lagi banyak-banyak. Okay. Lepas tu klik invite. Okay. Cara ini apabila murid cikgu login kepada akaun dia, murid cikgu akan nampak kelas itu tadi. Akan nampak kelas itu di sini. Tetapi dia ada satu button join di bawah sini. Ada satu button join. Murid dia klik join itu, dia barulah dia betul-betul masuk ke dalam kelas cikgu. Okay. Itu adalah cara pertama untuk murid join kelas. Cara yang kedua, macam yang kita buat tadi, cikgu beri saja kelas code yang ada di sini. Okay. Okay. Di depan sini, cikgu klik masuk kelas cikgu. Dekat sini ada kelas code, cikgu klik display, dia jadi besar. Kelas code ini cikgu copy dan ag kepada ataupun papa kepada murid-murid cikgu yang sudah login. Okay. Kalau murid cikgu sudah login, paparan Google Classroom murid sama macam ini. Sama macam paparan kita. Kalau first time dia join, first time dia login pun kosong saja. Di dalam ini tidak ada apa-apa. Okay. Sama juga, tapi kalau kita beri code tadi kepada murid perlu join kelas. Okay. Guna ini. Klik join kelas ini. Katakan ini adalah login murid. Okay. Masukkan bukan ini. Okay. Code yang kelas yang kita buat itu tadi. Okay. Untuk murid dia join kelas. Kalau guna kelas code, letak kelas code ini join dan dia akan terus masuk ke dalam kelas yang cikgu create tadi. Okey, boleh faham? Ya, Cikgu Hisham pun ada jelaskan di chat. Terima kasih. Okay, minta maaf cikgu semua, saya apabila tumbuh kepada paparan Google Classroom, saya tidak lagi tengok, tidak sangat tengok lagi paparan dekat chat itu. Okay. Cikgu Hisham dan Cikgu Jaina yang tolong jawab di situ. Okay, thank you. Okay, kalau cikgu nak tanya, boleh tak tanya soalan, boleh cikgu onkan mikrofon cikgu sekejap, tanya dulu. Boleh, tak jadi masalah. Okey. Jelas cikgu dua cara untuk invite murid. Okey. Kita berbalik ke classwork tadi. Classwork ni agak banyak cara dia. Okey. Yang saya buat tadi salah satu cara kita beri
tugasan kepada murid. So, satu lagi, okay, satu lagi yang selalu, yang boleh dikatakan yang paling senang lah kita beri assessment, kita beri tugasan kepada murid, okay, kita gunakan yang ini, quiz assignment. Okay. Berbalik ke icon create tadilah, katakan yang ini, yang tajuk tambah ni sudah selesai, okay, sudah selesai, cikgu sudah siap, semua murid sudah siap, cikgu pun sudah habis semak, okay, sudah habis return, sudah grade, beri grade, okay. So, kita buat lagi satu lagi tugasan untuk murid, okay. Kita pergi lagi create. Okay, sekarang kita guna quiz assignment. Okay, klik quiz assignment. Okay. Sebaik saja cikgu masuk ke dalam quiz assignment ini, terus boleh nampak satu di bawah ni. Tak perlu kita buat apa-apa, dia terus ada di bawah sini, Google Form, blank quiz. Okay. Dia sudah ada. Hanya perlu cikgu tambahkan title, instruction, dan kita akan buat soalan-soalan quiz di dalam Google Form ini. Okey. Saya bagi contoh jugalah. Okey. Mungkin sudah habis tambah tadi, kita buat tolak. Okey. Ini contoh saja, yang simple lah. Okey. Sama juga, jawab semua soalan. Okey. Yang ini, kita klikkan, kalau sudah title dengan instruction, kita terus klik yang Google Form ini, blank quiz ini. Okay, dia akan lompat ke satu window yang baru, menunjukkan Google Form lah, Google Form yang kita create. Okay, kita akan create Google Form. Okay. Mula-mula masuk, memang blank quiz sajalah, dia tidak ada apa-apa, question pun tidak ada. Okay. So, ini adalah tajuknya. So, cikgu letaklah tajuk yang untuk yang cikgu nak murid-murid cikgu buat. Okay. Okay. Boleh sama dengan yang tadi. Okay. Okay. Dan okay, soalan sini. Okay, jenis soalan banyak pilihan di sini. Okay. Okay, di sini ada short answer, jawapan pendek, paragraf. Mungkin kalau guru bahasa, mungkin cikgu nak murid-murid jawab soalan itu dalam perenggang. Okay, cikgu pilihlah yang ni. Short answer ni dia jawapan pendek. Kalau paragraf, jawapannya long answer test. Dia boleh jawab dalam panjang. Okay, multiple choice. Okay, multiple choice ini kita boleh buat soalan apa itulah, soalan auditif lah, soalan auditif. Apa soalan di belakang, jawapan di belakang. Okey, boleh buat banyak pilihan. Okey. Lepas tu ada lagi check box. Check box dia dalam bentuk macam ini. Check box maksudnya dulu. Okey. Check box ini maksudnya satu soalan itu mungkin ada banyak jawapan yang boleh diterima. Okey, beberapa jawapan yang boleh diterima. Dia lain dengan multiple choice tadi. Multiple choice hanya satu saja jawapan yang betul. Okey. Check box ialah jawapan yang banyak. Okey. Lepas itu drop down. Drop down pun daripada banyak-banyak itu hanya boleh pilih satu saja. Okey. Okey, kita cuba guna multiple choice lah.
Saya buat satu. Okey. Tolak kan? Okey. Matematik dengan tolak yang simple lah. Okey. Okey. 6 tolak 55. Okey. Katakan jawapannya. B. Okey. C. D. Okey. Okey, sudah siap soalan cikgu sebenarnya. Okey. Okey. So, answer key. Okey. Cikgu klik ini. Okey. Berapa cikgu nak beri markah untuk soalan ni? Katakan 10 lah. Kalau cikgu nak buat 10 soalan, okay, berilah 10 markah untuk satu soalan lah, ataupun markah yang cikgu suka lah. Lepas itu, yang ini mesti klik yang answer key tadi, baru kita dapat pilih jawapan yang betul. Okay? Jawapan yang betul, kita pilih dulu. Okay? Kita letak dulu jawapan yang betul, tang. Okey. Dia akan tunjuk di sini. Ini adalah B, ini adalah jawapan yang betul. Okey. Kalau tidak klik answer key ini, kita tidak dapat pilih ya. Mesti klik apa tu? Answer key dulu. Okey. Lepas itu satu lagi di mana? Okey. Yang ini kalau cikgu nak buat add answer, add feedback boleh. Kalau untuk soalan jawapan yang salah, cikgu buatlah salah. Okay, jawapan correct answer buatlah betul. Kalau tak letak pun tak apa. Boleh murid tahu. Okey. Okey. So, satu lagi ialah okey. Mana tadi? Okey, ini untuk satu soalan. Okey, dan okey, yang require ni selalu kita on-kan dia lah. Kalau murid tidak jawab, okey. Kalau tidak jawab tak boleh submit, mesti jawab baru boleh submit. Itu yang kita on-kan required ini. Okey. 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 Ini siap satu soalan. Okey. Nah, tambah lagi soalan dekat tepi sini, ada button-button di tepi sini. Okey, nak tambah soalan, kita add question. Mungkin soalan yang kedua, cikgu tak mau lagi multiple choice. Cikgu mau murid yang typekan sendiri short answer. Okey. Soalan matematik kadang-kadang boleh kita gunakan, mungkin soalan subjektif boleh kita type panjang-panjang, lepas tu short answer. Okey, cikgu type, murid akan typekan soalan jawapannya. Okey, ini adalah contohnya. Saya pun buat yang contoh yang simple dululah. Okey. Okey. Tolak. Okey, ini contoh simple. Okey. Murid akan jawab soalannya dalam short answer di sini ya. Okey. Klik yang apa tadi? Klik answer key ini, baru kita dapat berikan point di sini. Okay. Sama juga macam tadi. Okay. Lepas tu, cikgu boleh letakkan correct answer di sini. Correct answer untuk soalan yang ini, cikgu letakkan. Okay. Mungkin ada 2-3 jawapan yang boleh diterima, cikgu boleh tambahkan di bawah. Kalau tidak ada, satu saja. Lepas tu, mark all other answer incorrect. Tikkan dia. Okay. Lepas tu, done. Okay. Ini untuk paparan kita. Murid kita tidak nampak yang ini nanti ya. Okay. Kita cuba untuk
2 soalan dululah. Okey, yang ini pun require. Require. Okey. Okey, kalau cikgu sudah buat banyak-banyak soalan, mungkin 10 soalan yang cikgu mau buat, siapkan 5 kah, 10 kah, okey. Lepas siap, siap semua soalan, scroll ke atas sekali, okey, di atas sekali, di tepi ikon nama cikgu sini, ada satu button, send. Okey, cikgu. Okey, sebelum itu. Okey, sebelum itu kita setting dulu. Setting dulu supaya dia lebih menarik lah. Okey. Okey, lebih menarik. Okey, kita tekan setting. Okey. Okey. Mana lagi? Quizzes. Okey, ini sudah pilih. Release click. Yang ini juga boleh pilih dekat grading ini. Okey. Sama ada apabila saja murid itu submit, dia boleh terus angkat markah dia di sini. Ataupun cikgu tidak mau, cikgu boleh pilih ini. Okay. Biasanya kita pilih yang inilah. Okay. Okay. Ini lagi perkembangan. Okey, hanya itu saja. Okey, lepas ya. Okay. Kalau cikgu mau, cikgu mana yang ya. Dapat on mikrofon. Itu yang Okey. Cikgu jangan on-kan mikrofon, macam-macam bunyi masuk. Okey, kalau sudah siap Google Form cikgu, sudah siap. Di atas ini ada satu button send, send saja. Klik send. Okey. Send. Okey, dia akan keluar ini untuk kita confirm dulu. Okey. Okey. Ini tak perlu. Okey, ini adalah link. Okey. Link ini kita boleh gunakan. Okey. Tapi yang Google Form ni dia pun macam yang Google Document tadi ya. Lepas kita buat, dia otomatik sudah save ke dalam Google Drive kita. Okey. Kita nak ambil link ini pun boleh, kita tak nak ambil link ini pun boleh. Okey? Okey? Nah, di atas ini kita balik ke Google Form tadi, di atas ini ada dia keluar. All change save in Drive. Yang cikgu buat ini, dia otomatik akan save di dalam Google Drive cikgu. Tak perlu cikgu risau, dia tak akan hilang. Dan cikgu boleh keluarkan untuk edit nanti, untuk buat lagi semula nanti pun boleh. So, lepas buat, cikgu rasa ini sudah. Okey.
Cikgu dekat sini, balik ke sini, tak apa. Walaupun dia belum berubah, tidak apa. Okey. Kita cuba assign. Okey, dia sudah save, memang automatic save. Kita assign. Assign saja kepada semua murid. Okey, sudah siap Google Form, assign. Okey. Dan lepas assign dekat classwork akan terus nampak satu lagi topik assignment baru di atas sekali. Tolak. Okey. Kalau cikgu-cikgu yang login, cikgu boleh cuba. Boleh cuba. Boleh cuba klik. Nah, klik pergi ke Google Form itu. Lepas itu cikgu jawab. Kalau paparan untuk cikgu, paparan untuk cikgu dia akan berbentuk macam yang tadi itulah, sama macam yang tadi itu. Nah, kalau ada yang sudah jawab, dia akan keluar dekat turn in. Kalau yang belum jawab, dia masih berada di assign di sini. Okay? Tenang saja. Okey. Ini boleh nampak grade kah? Boleh. Okey. Okey. Bahagian inilah yang murid-murid kita seronok sebenarnya. Okey, kalau cikgu buat quiz gunakan Google Form ini, murid-murid sebenarnya agak seronok. Dia orang dapat tengok skor mereka, berapa markah mereka dapat. Dan otomatiknya murid-murid akan pergi tengok mana soalan. Kalau ada salah, mana soalan yang dia salah. Okay? Mungkin dia tak puas hati. Okay? Soalan yang dia salah itu. Dia akan kira semula. Secara otomatiknya, murid akan tengok balik. Akan buat balik mana kesilapan dia. Dan dia pun akan secara tidak langsung dia ada belajarlah sedikit lebih banyak daripada biasa. Okey. Cikgu Lee. Ya. Begitu excited cikgu ya, cikgu dekat tepi air pun boleh dengar bengkel juga Teruskan cikgu. Okey. Okey. Saya tidak berapa baca soalan-soalan cikgu dekat chat dah. Kalau cikgu ada soalan, mungkin cikgu boleh buka mic untuk tanya sekejap. Okay. Kita hampir ke penghujung untuk hari inilah. Ini adalah sedikit caranya lah kita nak beri tugasan ataupun assignment ataupun sedikit quiz kepada murid lah. Okay. Yang di sini samalah, cikgu boleh tengok balik. Okay, boleh tengok balik, lepas tu boleh return semula macam tadi kepada apa tu murid-murid. Satu lagi, apabila ramai semua murid sudah jawab dekat yang ini tadi, okay, saya tunjuk dekat classwork ini yang login cikgu lah, kita pergi yang murid buat Google Form tadi, view assignment. Okay, view assignment, ya, keluar yang ini yang sudah turn in ini. Okay, boleh nampak. Okay, lepas tu ada satu button import grade. Okay, cikgu boleh klik ini, import. Okay. Okay. Sudah import.
Lepas tu, yang ini lebih senang. Macam mana? Setiap kali kita import, dia akan otomatik markah yang murid-murid itu dapat itu, yang murid dapat dalam Google Form tadi, apabila cikgu klik import ini, markahnya otomatik akan masuk ke dalam sini, ke dalam yang di tepi nama murid-murid itu. Okay? Selalunya kita akan buat import grade ini lepas semua murid-murid jawablah. Kalau cikgu nak kalau nak juga import bila-bila pun boleh sebenarnya. Okay? Walaupun belum semua assign, belum semua turn in, boleh import. Okay? Okay? Maksudnya yang sudah turn in itu, yang turn in itu, dia orang sudah ada markah. Yang sudah ada markah. Yang belum turn in itu, markahnya tidak ada. Ini lebih senang, tak perlu kita type satu-satu. Tak perlu kita type satu-satu markah murid. Ini lebih senang. Lepas itu, kalau nak kembalikan markah murid kepada murid, klik saja dekat turn in ini, hanya kita select yang sudah turn in itu. Kita select yang sudah turn in, lepas tu return kepada murid. Yang guna Google Form ini lebih senang lagi sebab bagi soalan-soalan yang pendek lah, soalan objektif, soalan yang pendek, yang ada jawapan, ada markah terus, itu senang sedikit. Guna Google Form. Macam gunakan yang Google Document yang tadi itu mungkin sesuai untuk soalan-soalan panjang, soalan nak murid-murid cikgu jawab dalam perenggang ke, dalam buat karangan ke. Masing-masing ada kelebihan dia lah, masing-masing ada kekurangan dia juga lah, ikut kesesuaian soalan dan kesesuaian mata pelajaran. So saya rasa bahagian yang saya nak kongsikan pada petang ini, itu sajalah. Cikgu hanya perlu ingat tadi, kita perlu kita flashback sedikit lah. Mula-mula kita guna Google Classroom ini, kita perlu create class. Maksudnya perlu ada kelas dulu. Kalau tak ada kelas, macam mana kita ada murid di dalam kelas. So kita buat kelas dulu. Ada kelas. Di dalam kelas, kita mesti pergi add student kita, dekat people, tambahkan, invite murid kita, invite student, murid-murid kita. Apabila semua murid-murid sudah masuk, baru kita mula buat classwork. Berbagai jenis classwork, assignment, quiz, question, yang mungkin banyak lagi cara lah. Kalau ada peluang lain kali, kita akan buat lagi bengkel lain untuk khas untuk bagaimana nak berikan berbagai jenis assignment kepada ataupun bahan kepada murid-murid. So hari ini saya berikan 2 contoh ini saja. Harap cikgu dapat sedikit sebanyak lah. So sorry. Ada apa soalan cikgu ataupun cikgu Jaina, cikgu Hisham, ada apa-apa yang nak ditambah? Cikgu Lee. Terima kasih Cikgu Lee. Sebenarnya apa yang Cikgu Lee ajar ini bukan pengenalan lagi. Cikgu Lee dah ajar jauh lebih lebih banyak daripada pengenalan itu sebenarnya. Banyak yang Cikgu Lee kongsi itu, kalau saya sendiri pun banyak belajar yang baru dari Cikgu Lee ajar tadi sebenarnya. Kami sebenarnya tak berapa pandai juga Cikgu, tapi bila kita berkongsi macam ni, kita
mungkin dapat apa yang lebih fresh, apa yang kita sedia ada. Jadi apa yang Cikgu Lee kongsi memang terus saya bagi tahu, saya pun tak sampai yang Cikgu Lee ni terang. Saya tadi lebih fokus kepada bahagian teknikal saja sebenarnya, sebab tajuk pengenalan kan, tapi Cikgu Lee dah bagi lagi advance. Terima kasih Cikgu Lee, terima kasih Cikgu Syam. Dan Cikgu Syam, tolong masukkan link apa nama tadi? Tolong masukkan link untuk bengkel kita. Cikgu-cikgu jangan left dulu. Cikgu isi dulu apa nama tadi borang penyertaan kita ataupun borang peserta itu dengan kod yang Cikgu Lee bagi pertengahan bengkel tadi. Cikgu isi guna kod tersebut. Kod itu semua dalam huruf kecil. Dan saya juga ingin memaklumkan dengan cikgu-cikgu semua bahawa pada hari ini kita telah menganjur 5 sesi bengkel secara online. Secara keseluruhannya peserta kita pada hari ini keseluruhannya daripada sesi 1 hingga sesi 5 adalah 895 orang. Itu kira kasar dia. 895 orang, dan di mana guru-guru kita di Sarike berjumlah 1089 orang. Secara puratanya hari ini guru-guru di Sarike telah menyertai bengkel kita sebanyak 82%. Itu satu angka yang cukup tinggi Cikgu, di luar jangkaan kami juga. Sambutan begitu baik. Terima kasih Cikgu memberi sokongan kepada kami. Terima kasih atas bantuan rakan-rakan JU yang lain. Dan kalau tak silap saya, Tuan PPD bersama dengan kita dari awal tadi sehingga akhir bengkel ini. Apa kata kita beri laluan kepada Tuan PPD untuk memberi sedikit ucapan. Kalau beliau masih bersama dengan kita, dipersilakan Tuan PPD. Halo, selamat petang. Dapat dengar? Dapat juga. Teruskan juga. Selamat petang. Cikgu Zainal, dapat dengar kah? Dapat Cikgu, dapat. Okey. Teruskan Cikgu. Ya, okey. So, salam sejahtera, salam menjulang pendidikan daerah Sarike, salam Sarike No. 1. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Cikgu Zainal, Cikgu Lee Min Ho, dan seorang lagi siapa saya lupa. Ya, kita berdua saja kan hari ini untuk sesi ini. Cikgu Hisham Wandi. Ya, Cikgu Hisham Wandi. Sorry Cikgu Hisham. Kerana sudi menjadi pemudah cara ataupun jurulatih utama untuk membantu semua guru di daerah Sarike ini menguasai Google Classroom ini. Jadi saya sudah pasti semua pengetua dan guru besar serta guru-guru yang masih online ini dapat mendengar dan melihat apa yang sedang disampaikan oleh Cikgu Hisham Wandi, Cikgu Lee Min Ho dengan Cikgu Zainal Ripin. Dan saya harap sesi atau bengkel ini dapat memberikan manfaat yang sebaiknya lah kepada semua. Dan saya harap juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam online ini dapat meneruskan usaha kerana ini merupakan satu seruan yang begitu tegas sebenarnya pada masa ini. Mungkin sebelum tempoh PKP ini, benda ini penggunaan Google Classroom ini masih pada tahap yang kurang lah. Tetapi apabila dalam keadaan kritikal, dalam keadaan yang genting ini, keperluan PDP secara online perlu diteruskan dengan untuk memenuhi lah, untuk memastikan semua murid dapat belajar secara online, memastikan mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memastikan
platform Google Classroom ini menjadi satu wadah ataupun satu platform yang terbaik untuk memastikan setiap murid dapat belajar di rumah, dan manakala guru walaupun stay at home tapi mesti work from home. Jadi sebab itulah pihak pejabat pendidikan daerah menyahut seruan dan selari dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan setiap guru mesti menguasai. Selepas menguasai mesti menggunakannya dan seterusnya menjadikan Google Classroom ini sebagai satu tools ataupun satu saluran pengajaran yang paling berkesan. Dan kerana Google Classroom ini boleh mengatasi segala halangan dari segi jarak, dari segi masa, dari segi kadar pembelajaran, sebab dia boleh melangkaui jarak, boleh melangkaui masa, dan juga boleh membantu murid-murid mengulang pelajaran mengikut kadar kendiri dan juga secara terarah kendiri. Kerana mereka boleh memilih masa waktu petang ke, waktu sebelum tidur ke, waktu awal-awal pagi ke, bila-bila mereka boleh online untuk mengakses bahan pembelajaran dan juga untuk membuat latihan dan sebagainya lah. Manakala guru juga sebenarnya ada kebaikannya. Sekali cikgu bersedia latihan itu, dia akan berada dalam platform ini selamanya selagi cikgu masih mengekalkan akaun ini. Jadi apa-apa dokumen ataupun lembaran kerja, malah RPH, ya, semua slide dan sebagainya, bahan-bahan boleh disimpan di dalam Google Drive yang disediakan di dalam Google Classroom ini. Dia punya Google Drive ini adalah unlimited. Jadi mana-mana bahan boleh cikgu upload ke dalam itu dan disimpan dan digunakan pada tahun depan dan seterusnya. Cikgu just keluarkan bahan-bahan itu untuk diedit semula, ditambah baik, disesuaikan mengikut keperluan kelas yang cikgu ajar. Jadi inilah satu kelebihan kepada Google Classroom. Kita memang faham ramai murid mungkin tidak dapat menikmati kemudahan ini, ya, walaupun disebabkan kemudahan dan juga capaian internet. Tetapi ini bukan satu isu yang menyebabkan kita sebagai pendidik perlu menidakkan atau mengedepikan Google Classroom ini. Sebab Google Classroom ini memang sudah menjadi satu kewajipan dan sedang diperkembangkan, dan kita memang KPM memang sedang berusaha membudayakan pada masa depan Google Classroom atau pengajaran dan pembelajaran melalui online ataupun secara maya. Jadi mahu tak mahu sebagai seorang pendidik pada zaman yang penuh dengan infrastruktur yang begitu maju dan infrastruktur ICT ini, seharusnya lah menguasai segala kemudahan ini dan kemahiran ini untuk membantu kita menjadi seorang guru yang betul-betul seorang guru dalam zaman ledakan ICT ini, ya. Jadi saya haraplah sesi sedemikian dapat membantu dan seterusnya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu dan guru besar yang ada dalam ni, kalau masih tak dapat memahami, mungkin kita akan adakan sesi yang seterusnya, bengkel yang seterusnya, supaya semua dapat menguasai dengan lebih mendalam dan seterusnya dapat menjadi satu amalan yang baik untuk setiap guru mengadakan PDPC, malah menyediakan dan menyimpan semua
semua bahan lah, ya, bahan terutamanya lembaran-lembaran kerja lah, dan bahan-bahan rujukan untuk murid, dan boleh diulang guna pada setiap tahun. Ya. Sudah pasti kita perlulah berusaha untuk menambah baik lah, bukan maksudnya kita menyediakan setahun lepas tu guna 10 tahun. Patutnya kita dengan setahun punya kerja mungkin akan menambahkan pengalaman selama 10 tahun. Ya. Jadi dengan adanya bahan asas yang kita sedia di dalam Google Classroom ni, kita boleh bila-bila kita akan download semula, kita murnikan semula, kita tambah baik semula dan digunakan semula. Jadi setiap tahun kita membuat penambahbaikan, akhirnya kita akan menjadi seorang guru yang cemerlang, seorang guru yang betul-betul dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran yang sepatutnya, pengetahuan yang sepatutnya dengan lebih mantap lah, dan guru sendiri juga dapat melaksanakan kerja dengan lebih mudah dan mempunyai lebih banyak masa untuk diri sendiri, berbanding dengan kalau kita setiap tahun perlu memulakan usaha yang dari kosong, sebab mungkin susah nak disimpan ataupun terhilang disebabkan kita tak cukup ruang untuk menyimpan benda-benda dalam komputer kita, ataupun disebabkan kerosakan komputer, maka bahan-bahan akan tercicir, terhilang. Tetapi dengan adanya Google Classroom ini, maka semua kita dapat memanfaatkannya lah, untuk membantu kita mengupayakan diri, menambahkan kapasiti dan kompetensi kita dalam pengajaran dan pembelajaran sepanjang kita menceburkan diri dalam kerjaya sebagai seorang pendidik. Ya. Jadi harap sesi ini dapat memberikan manfaat yang terbaik lah. Jadi itu saja. Saya harap semua sudah betul-betul rasa seronok, sudah timbulnya minat untuk menggunakan Google Classroom ni. Okey, sekian. Terima kasih.